Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lihat satu buku komik sejarah. Komik sejarah. Tapi ada Mr. Bean. Okey. Jadi komik sejarah ni saya jumpa dekat dalam Facebook. Dalam Facebook dia guna teknik marketing dalam Facebook dia. Memang sangat menarik lah ya. Macam biasalah, dia setiap kali kita buka Facebook, kita akan dapati dia berada dekat dalam tingkat yang bahagian atas sekali yang kita akan jumpa. 2-3 kali kita buka, kita akan jumpa. Jadi itu menarik lah bagi saya. So dia menang dari satu segi pemasaran kat situ, sehingga saya memang mula-mula nak beli, tapi lama-lama kita beli benda lain lah, beli barang kat Shopee lah. Tapi lama-lama bila tengok pengulangan tu, kita akan jadi suka. Jadi despite of saya dah beli satu buku komik ni, komik sejarah ni, jadi saya ambil satu lagi. Okey, sebab apa cerita saya dapat yang kedua ni, versi yang kedua ni saya baru unbox dia. Ini adalah disebabkan saya fikir kalau satu saja, niat saya mula-mula nak bagi dekat anak saya yang nak ambil SPM. Tapi bila tengok sekali, menarik pula kan. Nanti kalau bagi SPM dia duduk kat asrama, saya tak dapat nak tengok. Sedangkan saya tengok manfaat dia bukan sekadar pada periksa SPM saja. Walaupun sebab tajuk dia ditulis KSSM tingkatan 4, tapi dia punya menarik dia tu sehingga saya rasa macam saya pun nak juga. Jadi daripada satu saya ambil sampai dua. Jadi ia juga menarik minat. Bukan anak saya, dia tak tengok lagi buku ni dan dia akan dapat hadiah by surprise. Manakala saya memang nak sebab saya suka lukisan dan juga fakta sejarah yang ada dalam dia. Anak saya pun Una ada benda yang menarik yang dia nak bagi tahu juga. Okey adik, bagi tahu apa yang ada jumpa dalam ni. Cakap kuat sikit. Hai, hari ni kita ada buku Komik sejarah. komik sejarah. Apa yang ada jumpa dalam dia? Mr. Bean. Mr. Bean? Ya ke? Cuba tunjukkan. Okey, Mr. Bean. Ada Mr. Bean. Ada berapa banyak Mr. Bean ada jumpa? Anak saya 6 tahun. Berapa tahun? 6 tahun. Dia belik buku ni. Saya tak ada ajar dia apa-apa. Cuma dia boleh kenal watak-watak dalam tu. Dia mungkin tak kenal muka-muka dalam sejarah yang ni, tapi dia kenal muka watak dalam televisyen yang selalu dia jumpa. Jadi dia jumpa watak Mr. Bean dekat dalam ni dan dia kenal tanpa saya bagi tahu ni siapa. Dia tahu watak Mr. Bean dan dia dah tandakan yang mana berapa banyak muka Mr. Bean yang dijumpa dalam ni. Okey, tu satu muka surat. Yang lain muka surat yang lain dia tunjukkan. Sambil tu saya unboxing satu lagi buku ini. Pembungkusan dia kali ni sangat baik banding kali yang pertama. Ada 3 Mr. Bean. Okey, ini nanti saya akan bagi gambar yang dekat. Okey lagi. Okey. Ni sangat bagus pembungkusan dia. A bagi saya. Lagi? Okey, tunjuk kat dia. Ini dalam 3 muka surat anak saya dah jumpa muka Mr. Bean. Figura yang tidak asing lagi bagi watak yang very komik dekat untuk peminat-peminat cerita lawak daripada Britain. Tapi muka dia macam sama. Muka dia sama, yalah sebab dia muka Mr. Bean. Okey, baik. Okay, kita tengok yang sebab saya dapatkan yang kedua ni. Terima kasih pada penulis dia, apa nama si Azrin. Sama dek. Ni untuk abang Jijim, ni untuk ayah. Okey, untuk ayah letak tepi. So, ini versi kedua yang saya dapat, yang bagi saya istimewa sebab yang ni ada autograf. Okey, autograf. Jadi buku ni dia kalau muka dalam kita tengok dia mutu dia, dari segi mutu dia 128 gram kertas, manakala kulit dia dalam 200 mutu dia lebih daripada 200 gram.
dia siap mat, ada gloss dekat sini. Dan bagi saya satu yang istimewa jugalah sebab buku ni, dan amazingly harga dia RM38, RM38 dah tulis kat sini. Dengan lukisan yang bagi saya dia telah menghabiskan beberapa ratus jam kredit untuk nak lukis semua lukisan ni, dan juga cuba sampaikan kepada kita dengan sebaik mungkin, dengan figura watak-watak dia yang sangat lukisan dia hidup. Anak saya boleh cam 6 tahun, apatah lagi para pelajar yang nak ambil SPM. Sebatan dia tingkatan SSM tingkatan 4, tapi dia adalah merupakan satu sejarah yang penting untuk kita tahu, untuk orang yang tak ambil periksa juga. Ya. Contohnya faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Kemunculan gerakan nasionalisme, Jamaluddin Afghani, dia ada Syed Muhammad Abduh, Rashid Redha, yang mana mereka ini mendidik orang untuk menentang penjajah. Selain daripada penjajah yang bukan Islam, mereka mendidik dekat Al-Azhar, yang mana pengaruh daripada reformis Mesir ini dibawa balik oleh pelajar yang menuntut ilmu, Mr. B, yang menuntut ilmu di sana. Dan bila bawa balik ke tanah Melayu, ia menjadi percikan api perjuangan untuk menuntut kemerdekaan. Oleh sebab tu British dia tak suka kalau orang balik daripada Mesir itu, sehinggalah satu pertubuhan yang diwujudkan berupa macam parti politik lah pada masa itu, yang banyak mengambil semangat daripada Timur Tengah ini, dilabelkan oleh British sebagai satu yang berbahaya. Contohnya macam bahaya dari gunung untuk institusi pengajian Islam yang berada di Semanggul sana. Ya. Jadi benda-benda tu memang tidak disukai oleh British. Dari situ, dari pola pemikiran itulah kita dapat tahu bahawa penentangan terhadap British ni bukan datang daripada orang lulusan lulusan daripada British saja, orang yang lulusan daripada tempatan saja, tapi orang yang balik Mesir pun dia orang banyak juga melakukan penentangan terhadap British hingga sampailah ke saat kemerdekaan. Saya pun sebenarnya adalah peminat movie peperangan First World War, Second World War, yang mana di situ kita dapat banyak belajar tentang keburukan strategi peperangan tu. Macam saya tengok buku-buku rencana, dan saya dapati kalau dalam buku ni dia ada catatkan satu kat sini, bagaimana catatan mengenai kependudukan Jepun ke tanah Melayu melalui penjajahan yang mana ambil masa daripada utara tanah air sampailah ke Singapura, lebih kurang masa 2 bulan saja dalam tahun 1941. Ya. Dan dia sebenarnya inspired daripada Jerman, ya. Inspired daripada Jerman, yang mana mereka menggunakan teknik peperangan Blitzkrieg. Ya, dia pergi dengan laju sampai musuh tak sempat nak buat apa-apa. Okey, itu komik sejarah yang mana bagi saya patut boleh kita simpan satu dekat rumah. Perpustakaan patut simpan satu, untuk anak yang ada nak ambil periksa SPM simpan satu, peminat sejarah simpan satu, supaya senang untuk kita mind mapping kita tentang sejarah. Sebab lukisan ni memang paling cepat dah beresap masuk dalam kepala berbanding dengan tulisan. Kalau baca dalam bentuk lukisan ni macam ni, lagi cepat. Sebab dia adalah satu teknik yang memang daripada zaman dulu lagi orang nak buat. Okey, dia sama macam propaganda lah. Lukisan ni dia macam propaganda. Kalau tuan tengok satu buku yang pernah saya beli, propaganda ni, ini lagilah buku yang lukisan juga, cerita tentang lukisan, tapi memberi kesan pada orang. Sebab dengan lukisan ni tuan-tuan, orang yang tak pandai baca pun dia boleh terkesan. Macam anak saya, dia belum boleh membaca. Baca sikit-sikit boleh tak? Boleh baca? Boleh? Sorry. Jadi dia dapat tengok dan dia minat sedikit demi sedikit dengan sejarah. Sebab sejarah ni bukan semua orang suka sebenarnya. Sebab nak kena baca, nak kena hafal tahun.
nak kena baca dan tak ada lukisan pun kadang-kadang. Jadi dengan adanya buku ni, terima kasih kepada penulis Azrin Ahmad, dan bagi saya berbaloi untuk memilikinya pada orang minat sejarah ataupun baru nak belajar sejarah. Jadi sampai di sini saja, adik. Bye. Bye. Bye.